Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari semua, malam ini saya ada tajuk yang agak besar. Ramai orang yang memang keliru dan tidak faham tentang perkara ini. Sebenarnya isu Wahabi atau Salafi ini, soalan ini dibangkitkan oleh seorang kawan, seorang ustaz yang juga merupakan orang Azhar. Dia bertanya saya tentang perkara ini, yaitu apakah Wahabi ini sesat. Ini soalan Ustaz berkenaan. Saya dah tanya ramai orang, tapi tak ada yang boleh jawab memuaskan hati. Dia orang selalu kata jangan ikut Wahabi. Ada kata sesat. Tapi bila saya tanya apa itu Wahabi dan apa yang menyebabkan mereka sesat, mereka sendiri tak boleh explain. Yang paling hampir penjelasan mengapa mereka sesat ialah katanya golongan Wahabi itu mengatakan Allah itu bertempat. Misalnya Allah di arasy, seolah ia makhluk. Tetapi golongan yang dituduh Wahabi itu pula kata bukan mereka kata Allah itu bertempat. Cuma di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu di arasy. Macam mana di arasy itu tiada siapa yang tahu. Jadi boleh saudara berikan penjelasan sedikit tentang hal ini. Katakanlah mereka ini sesat, tetapi sesat mereka dari sudut akidah sahaja. Tetapi bolehkah pandangan mereka dari sudut fiqh? Saya telah jawab sebenarnya, tapi ingin menjawab di sini supaya semua yang mengikuti siaran ini, siaran telusur, boleh juga mengambil faedah. Dan saya ingin jawab di sini bahawa saya tidaklah bermasalah dengan Wahabi ataupun mana-mana puak. Sebab saya tidak berpuak, ya saya tidak ikut mana-mana mazhab. Saya ikut Islam, iaitu Al-Quran dan hadis, dan mengambil pelajaran dari semua kumpulan, tidak kira mana-mana puak pun, asalkan pandangan fatwa yang mereka keluarkan adalah baik dan bagus. Itu yang saja yang saya lakukan. Apakah Wahabi sesat? Apakah Syekh Muhammad Abdul Wahab sesat? Ya, kalau kita baca kritikan terhadap beliau yang dilakukan oleh ramai orang sezaman dengannya, ulama-ulama zaman itu, memang begitu kata mereka. Dan kalau kita pergi ke kitab dia pun, ke kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang ini saya akan baca besok, akan jelaskan besok, pun akan bertemu dengan kata-kata memang yang teruk. Tapi semua itu ada konteksnya. Sebab yang ini berlaku pada Korun 18 lalu. Waktu itu tak seperti dengan zaman sekarang. Dan kalau nak kira kesesatan, bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab sahaja yang sesat. Kalau nak ikut neraca pandangan para ulama sezaman dengan dia atau selepas dia, memang begitu yang berlaku dalam pemikiran ulama pada zaman dulu. Memang menghukum antara satu sama lain itu adalah berlaku. Tetapi perkara ini tidak dibincangkan oleh para ilmuwan kita, ulama kita. Tidak akan dibangkitkan perkara ini. Malah akan dibawa saja
mereka boleh berbeza pandangan, mereka baik, antara Abu Hanifah dan Syafi'i baik, gitu yang kita baca. Yang kita belajar di sekolah pun begitu. Tapi sejarah sebenarnya tidak begitu. Dengan itu saya bukan nak nilai dari segi apa yang mana ada dalam otak kepala Syekh Muhammad Abdul Wahab, sebab semua ada, semua berlaku masalah, semua kalau tidak setuju pasti ada orang lain menghukum mereka. Semalam saya dah cakap tentang Abu Hanifah, bagaimana Abu Hanifah golongan Syafi'i menghukum Abu Hanifah, Abu Hanifah sendiri dan kumpulan Abu Hanifah sendiri menghukum Imam Malik dengan macam-macam hukum. Ini perkara ini yang jarang diperkatakan, jarang disebut oleh orang kita, kerana mereka tidak mau orang awam mengetahui perkara ini, mungkin akan benci kepada ulama. Ini mungkin itu tujuannya. Tetapi dalam kes Muhammad Abdul Wahab ini, kerana banyak sangat kritikan terhadap beliau, tidak sama dengan imam-imam mazhab, tidak sama dengan ulama-ulama lain yang terdahulu. Kalau ada pun masalah Ibnu Taimiyah, Syaukani yang juga dari aliran yang sama dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, kerana Syekh Muhammad Abdul Wahab ini mengambil idea pemikirannya daripada mereka ini, daripada Syaukani, daripada Ibnu Taimiyah. Dengan itu seperti saya beritahu semalam, saya tidak lihat seorang ulama itu, Syekh Muhammad Abdul Wahab atau siapa saja, Ibnu Taimiyah atau siapa saja, Imam Ghazali atau siapa saja pada diri mereka. Dan tidak lihat juga kepada pemikiran-pemikiran mereka yang tidak baik. Tapi saya akan ambil pemikiran mereka, pandangan mereka, fatwa mereka, hukum yang dibuat oleh mereka yang baik-baik. Itu saja. Kalau tidak, jadi masalah. Itu pandangan saya. Di sini begitu. Di sini kalau Muhammad Abdul Wahab, bagi saya, Muhammad Wahab dari segi pembersihan akidah, untuk nak membersihkan akidah adalah terbaik pada zaman Qurun ke-18. Jadi pembersihan akidah Wahabiyah adalah terbaik, tetapi mereka melampau untuk nak membersihkan akidah. Nak membersihkan, terlalu melampau sangat sampai menghalalkan darah, sampai memboleh orang Islam dari kumpulannya membunuh orang yang dihalal darah itu. Dan ini berlaku, dan insyaAllah besok saya akan bawa nas-nas daripada kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri yang berkata begitu dan menghukum orang itu boleh dibunuh. Jadi okey, kita tinggalkan yang pertama, iaitu ulama memang ada masalah sesama mereka. Bukan saja Syekh Muhammad Abdul Wahab, tetapi lain-lain ulama pun begitu juga. Kalau tidak, kenapa Ibnu Taimiyah, masalah Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, masalah seperti saya sebut semalam, menghukumkan Farabi, menghukumkan Ibnu Sina sebagai kafir, kerana mereka berijtihad dalam bidang-bidang tertentu yang tidak disukai dan tidak disetujui oleh Imam Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Ini, apakah kita nak lempar, nak campak kitab Ibnu Taimiyah, Fatawa, Majmu' Fatawa? Tak boleh. Kita boleh pilih yang bagus dari ijtihad beliau. Tapi soal menghukumkan orang lain kita campak, kita letak jauh-jauh. Begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali kita tak boleh campak Ihya Ulumuddin ataupun kitab apapun yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tetapi perkara yang tidak bagus, terlibat dalam menghukumkan orang sebagai kafir, kita letak jauh. Jangan ambil kira soal itu. Kerana itu ada berkaitan, bukan soal agama sahaja, tapi ada kaitan dengan politik. Ini saya akan urai sekarang. Okey. Yang kedua, itu soal hukum antara ulama, ya. Yang kedua ialah soal yang kedua, zaman dulu
pada abad ke-18 dulu, abad ke-18, ke-17 itu, pada zaman itu memang masyarakat pada waktu itu dalam keadaan teruk. Pihak pemerintah Islam, kerajaan Islam Osmaniyah pun berada dalam keadaan lemah. Pemerintah lemah, segala-galanya lemah, dan orang ramai pula terlibat dalam karut-marut, dalam khurafat, begitu banyak sekali, khususnya tarekat-tarekat Sufiah yang tidak bagus. Yang bagus pun ada. Jangan kata saya kritik Sufi, tak. Ini saya cakap yang tak bagus. Orang pada zaman itu pula tak berilmu, kurang ilmu, kerana tidak ada sekolah macam sekarang. Tidak ada sekolah macam selepas pada Kurun 19, Kurun 20. Universiti pun baru saja ditubuh. Walaupun Azhar sudah ada lebih daripada 1000 tahun, tapi bukanlah berarti dengan sistem pengajian yang ada sekarang. Kalau Azhar ada di Mesir seperti sekarang, mungkin orang tak akan jadi seperti dengan apa yang berlaku pada zaman Muhammad Abdul Wahab. Kalau di Saudi ada sekolah-sekolah, ada universiti di Saudi, seperti ada universiti di Madinah, universiti di Mekah, di Riyadh semua sekarang, orang tak akan menjadi seperti zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab pada Kurun ke-18 lalu. Gitu. Jadi orang tak berilmu. Ilmu agama pun tidak, ilmu moden pun tidak waktu itu. Jadi tidak maju, pemikirannya mundur. Kemudian mereka pula tidak maju, tidak bertamadun. Tidak bertamadun pada waktu itu. Negara pun dalam seperti saya sebut tadi, negara waktu itu, negara Saudi tidak ada. Negara orang Arab semuanya, kawasan-kawasan orang Arab di bawah Osmaniyah, dan kerajaan Osmaniyah lemah. Jadi Osmaniyah itu sendiri pun waktu mereka memerintah kawasan-kawasan Arab, kerana Arab belum ada negara, tak kiralah Mesir pun diperintah oleh Bani Osman. Mekah pun, Madinah pun Bani Osman. Di mana-mana kawasan sampai ke sebelah sana, kecuali daripada masjid. Saudi sendiri pun di Mekah, Madinah, kawasan Taif ini semua diperintah oleh Osmani, tapi kawasan pedalaman termasuk kawasan yang terdapat Uyainah, yakni Muhammad Abdul Wahab, dan Daraiyah, iaitu yang terdapatnya Muhammad bin Saud, di kawasan itu memang tak sampai. Tak kuasa, tentera Osmaniyah tak kuasa. Ada di kawasan itu bebas. Di kawasan itu ada amir, ada putra-putra tertentu yang menguasai kawasan masing-masing, terlepas daripada kuasa Osmaniyah. Jadi pendidikan tidak ada, tak maju, tidak bertamadun, dan orang pula keras dan radikal kalau berpegang dengan agama, khususnya apabila terlibat dalam idea seperti pandangan seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, pandangan keras, serta tidak boleh menerima berbeza pandangan. Perbeza pandangan waktu itu juga tak boleh terima sebab belum maju lagi. Tak ada lagi fahaman seperti fahaman fiqh. Sebab sekarang ini tidak ada, tidak maju. Dan kalau tidak setuju akan berlaku perbalahan dan membunuh. Ini yang jadi masalah. Akan dihukum membunuh, selalu berperang sesama puak-puak di nama. Itu adalah suasana pada masa itu. Semua orang kejam, semua orang zalim. Kalau ada kuasa dalam tangan, akan bertindak ke atas orang lain. Ini adalah waktu itu termasuk kerajaan Turki sendiri. Kerajaan Osman sendiri waktu itu memang kuku besi, lebih daripada kuku besi. Sekarang pun negara Arab berada dalam keadaan kuku besi, tapi pada masa lalu mereka lebih kuku besi lagi. Mana kawasan-kawasan diperintah oleh putra-putra amir, umara mana Arab, memang pasti tunjuk kekuatan senjata belaka. Waktu itu mereka masih guna pedang, tapi sudah pandai mengguna senjata. Sikit-sikit pada peringkat awal kerana dibawa oleh Inggeris. Jadi itu semua menyebabkan
berlaku pembunuhan di antara satu sama lain. Dan kerana ada karut marut, kerana ada khurafat, dan yang Syekh Muhammad Abdul Wahab ini pula mula dengan dakwah, tetapi kerana digabung politik dengan Muhammad bin Saud untuk nak menubuhkan negara, serta pada waktu itu mereka pula menentang Turki kerana Turki pun zalim terhadap mereka. Mereka menentang Turki, dan waktu itu juga bangkitnya mula-mula muncul bibit-bibit nasionalisme Qaumil Arabiyah. Mula-mula muncul, dibawa oleh orang Inggeris, dibawa oleh Barat. Waktu itu Barat, iaitu Inggeris dan Perancis, sama-sama nak meruntuhkan Empire Turki. Maka ditiup semangat perubahan di negara Arab supaya menjadi bebas daripada Turki, dan sinilah ditiupnya semangat perkauman atau Qaumiyah Al-Arabiyah ataupun kebangsaan Arab atau nasionalis Arab mula cetus pada abad ke-18, dan termakan Muhammad Abdul Wahab, Muhammad bin Saud termakan seruan ini, dan akhirnya bekerjasama dalam nak menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Itu. Jadi ini semua campur dakwah Islam yang keras, yang ambil daripada Ibn Taymiyah, yang ambil daripada Imam Ahmad bin Hanbali ini, mazhab Hanbali dia keras sikit. Tak seperti dengan mazhab-mazhab lain, dia paling keras. Dan cara hidup pun dia pun keras. Jadi dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab, dicampur dengan politik. Campur dengan politik. Politik iaitu bekerjasama dengan Muhammad bin Saud untuk nak menubuhkan negara Saudi pertama di Dar'iyah. Itu bukan negara Saudi yang ada sekarang, tapi negara sekarang di Dar'iyah, di kawasan itu. Berjaya, dan negara Saudi kedua ditubuhkan oleh anak Muhammad bin Saud, iaitu Abdul Aziz bin Saud. Yang ni barulah jadi negara Saudi, menggunakan nama orang sebagai nama negara. Jadi dengan campur dua dakwah ini menyebabkan lahirnya bukan saja konflik, bukan saja perbelahan, tapi peperangan bunuh-membunuh di antara mereka yang menentang. Mula-mula berlaku pembunuhan di antara mana berperang antara Osmaniyah dan kerajaan Osmaniyah dengan puak Wahabi. Kemudian berlaku juga peperangan puak Ahlul Bait, puak Banu Hashim, yang akhirnya puak yang keturunan raja, keturunan Nabi Muhammad SAW itu yang menguasai Mekah, menguasai Madinah, itu terpaksa lari ke tempat lain. Pergi duduk menubuhkan negara yang ada sekarang, negara Ahlul Bait yang ada sekarang di Ordon. Jadi Ordon atau Jordan. Sepatutnya yang duk kuasa di Jordan sekarang itu memerintah di Arab Saudi sekarang. Sebab mereka daripada keturunan Nabi. Yang ni tidak ada, bukan daripada keturunan Nabi. Ini daripada orang-orang padang pasir, orang-orang gusar, orang-orang badui di sebelah Najd sana. Tapi kesimpulan yang begitulah. Apabila berlaku dakwah, campur dakwah ini pula nak membersihkan akidah, itu cantik sekali, bagus sekali, tetapi dah menjadi melampau pula. Sebab apa? Khususnya apabila bercampur dengan politik nak menubuh negara. Sebab mereka mau tubuhkan negara politik. Maka apabila tubuh negara politik dalam zaman dulu, bukan tubuh negara politik dengan pilihan raya, dengan ini, tak ada. Dulu guna kekuatan semata-mata. Kalau nak menang ada kekuatan. Kalau kita baca Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun ada menyebut ini bahasa orang Arab
walaupun cerita tu cerita lama, lebih awal lagi kan. Tapi dia kata apa? Dia kata orang Arab tu akan menggunakan kuasa al-quwwah wal ghalabah. Al-quwwah iaitu guna kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, kekuatan senjata, kekuatan apa, tak boleh nak menubuhkan negara. Wal ghalabah, ghalabah itu menang. Menang, ghalab mana menang. Ghalabah atau menguasai. Itu al-quwwah wal ghalabah, mana barulah boleh tubuhkan negara. Itu memang berlaku. Dan Ibn Khaldun kaitkan lagi pula dengan asabiyah. Kalau tak ada asabiyah, cari cara untuk nak membetulkan asabiyah sehingga orang tu berperang betul-betul dengan menggunakan kekuatan, menggunakan ghalabah ini, maka boleh berjaya menubuhkan negeri atau negara. Itu yang dilakukan oleh orang Arab dulu-dulu, termasuk Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Jadi dalam konteks itu kita dapat lihatlah bahawa agama, ajaran agama uhadatul fikr ataupun one track thinking yang lurus begitu, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Dia macam tu, pemikiran Puak Wahabi macam tu, one track thinking. Yang nak yang tu, tak baca yang lain, tak baca yang mazhab lain, kan nak macam tu. Keras, bercampur dengan hasrat politik nak bertubuh negara, berlaku pembunuhan. Bunuh besar-besaran, bukan saja di kawasan-kawasan di tempat Saudi sekarang, Mekah, Madinah, apa gitu saja, tapi berlaku di banyak kawasan, termasuk di kawasan Syria, di Iraq. Jadi kita lihat dari konteks itu, kita boleh katakan bahawa kena pada tempatnya untuk nak menubuhkan negara seperti negara Saudi sekarang ini. Karena zaman itu memang semua begitu. Di negara Arab semuanya pasti zalim, pasti menggunakan kekuatan al-ghalabah, pasti ada asabiyah seperti kata Ibn Khaldun, dalam hal mengguna kejahatan untuk nak membuat sesuatu, menubuh negara seperti mereka ini. Mereka menghalalkan darah orang lain yang menentangnya, walau orang itu merupakan orang Islam juga, orang seperti kita, orang yang sembahyang tapi mungkin melakukan perkara-perkara itu yang tidak baik dari segi pandangan Puak Wahabi kerana dituduh bid'ah, maka disahkan darah, dihalalkan darah mereka, boleh bunuh, bolehkan bunuh, dan boleh buat perkara ini bagi mereka, boleh bunuh, boleh. Sebab itu, sebab sekarang pun Puak Wahabi masih mendapat masih diterima oleh ramai ulama-ulama yang belajar dengan cara mereka. Tapi kalaulah kita belajar dengan secara terbuka, tak akan terima. Soal bid'ah sunnah pun bukanlah seperti dengan puak-puak Salafi Wahabi bercakap. Sebab bid'ah hanya tak boleh hanya dalam ibadat dan akidah. Akidah yang tidak boleh, tapi kalau dalam hal-hal lain, hal politik, hal apa pun, nak buat ibadah, nak buat bid'ah tidak masalah. Sunnah itu sendiri bukan semuanya sunnah kita kena ikut. Ada sunnah yang kita tidak boleh ikut, dan saya telah baca dulu kan bahawa sunnah itu kalau berkaitan af'al al-adiyah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara biasa, cara Nabi makan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi tidur dengan bininya, cara itu tidak perlu ikut. Yang kita perlu ikut adalah Nabi membawa sunnah tentang hukum hakam yang agama, dan Nabi sendiri pun berkata begitu. Kalau hal-hal agama kamu merujuk kepada aku, tapi kalau hal-hal dunia, antum a'lam bi syu'uni dunyakum, itu Nabi sendiri yang bercakap begitu. Jadi pandangan nak bid'ahkan semua perkara itu tak boleh, ini itu bid'ah, ini bid'ah, sampai nak sembahyang sekarang pun kita kena betulkan saf dalam COVID-19, tak boleh nak jarakkan sosial. Tu apa? Kita ini dah masuk dalam bab darurat. Tapi kenapa kena duduk bersaf gitu pula? Darurat dah sekarang ini. Kalau nak ikut yang Nabi suruh
mana betulkan saf itu pun sudah tidak betul. Ya, saya rasa boleh faham sikit sebanyak. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.